Sebelum kita bersembang-sembang, antara perempuan boleh tak kita buat penunggu sikit, boleh tak? Buat macam ni ramai-ramai. Okey, ikut apa saya cakap dan tengok saya. Okey, boleh? Tengok saya, ikut apa saya cakap. Bawah dagu, atas dahi, pipi kanan. Bawah dagu, pipi kiri, atas hidung, atas dahi. Tinggal kanan, tinggal kiri. Bawah dagu, atas hidung, pipi kanan, pipi kiri, atas dahi. Bawah dagu, pipi kanan, pipi kiri, pipi kiri, pipi kanan, atas dahi, atas hidung, atas kepala, bawah dagu, tinggal kanan, bawah dagu, atas dahi, tinggal kanan. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saja je nak buat sedikit senaman otak dan senaman fokus, InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan, kita akan meneruskan sesi kita hari ini untuk membincangkan harta yang barakah. Tersebutlah kisah isteri saya. Saya dah kahwin lah, alhamdulillah. Bagus orang saya. Alamak, rakaman sudah. Aduh, kantoi. Isteri saya anak ke-6 dari 12 adik-beradik. Ramai. Dan saya pernah bersembang dengan bapa mentua saya. Saya tanya, Abah macam mana bang? 12 orang. Power bang. Dia kata, sambil buat muka selama dia, sambil buat lagi. Dia kata, biasa ni, tu bab 4 ni. Faham kan? Bau 4 12 orang. Dan yang menarik ni adalah semua 12 orang adik-beradik isteri saya masuk universiti. Kerja apa? Kilang dia, tuan-tuan. Dan saya pernah jumpa seorang yang kaya, anaknya cuma 3 orang, tapi duit tak pernah cukup. Inilah beza duit yang barakah, harta yang barakah berbanding dengan harta yang tiada barakah. Harta yang barakah kalau sikit dia cukup. Harta yang tak barakah, walaupun dia banyak, belum tentu dia cukup. Bagaimana caranya? Ini yang kita akan bincang hari ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustazah Siti Nurbahagia. Kita berikan tepukan kepada Datuk dan puan-puan. Dan pada sahabat saya, dulu 2-3 tahun lepas dia lain sikit. Kalau kerusi ni dia penuh. Kali ini ada ruang sikit. Dia sudah semakin slip. Alhamdulillah. Baik, kita bagi tepukan pada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni dan puan-puan. Alhamdulillah. Baik, saya nak mulakan dengan, saya kira antara sebab tuan-tuan datang sini nak dengar suara Ustazah Siti Nurbahagia, betul? Betul. Jadi saya mulakan dengan Datuk dulu. Pertama sekali kita nak ingatkan masyarakat semua, hadirin dan hadirat, pasal hukum zakat ini. Adakah ia harus ataupun sunat muakkadah ataupun asalkan buat, orang lain buat tak payah buat, fardu kifayah kan? Orang lain buat, aku tak payah. Dan pada Allah dah sebut pasal kewajipan ustazah. Bagaimana sebenarnya zakat ini memberikan keberkatan kepada hidup keluarga? Sebab ada orang ingat ustazah, kita keluar duit, habis duit, maka makin susah. Bayar zakat, makin kurang. Bayar zakat, makin kurang. Jadi Allah tanya saya, bagi tu susah. Silakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Daun selasih depan cermin. Terima kasih saudara. Amin. Dan Ustazah, pergi ke pasar membeli ikan gelama sama-sama. Saya fikir ikan gelama nak ikan dengan apa ya? Sama-sama ya. Seterusnya yang saya hormati sahabat Kandungan Khairul Forum,
Yang berbahagia Ustaz Ahmad Husni bin Abdul Rahman, barisan pimpinan daripada TPZ Negeri Sembilan, barisan pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, serta anak-anak yang ada dekat atas. Anak-anak angkat tangan sikit saya. Oh, alhamdulillah ramainya. Macam nak hantar orang pergi umrah dah pula kan. Ramai tangan dekat atas. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Oh, baik, alhamdulillah. Oleh kerana ustazah gembira datang dekat sini, nak pantun lagi boleh? Petang-petang ke Tasik Cini, seronok sungguh datang ke sini. Tepuklah tangan. Tapi ustazah minta maaf kepada tuan-tuan dan puan ya, sebab ustazah tak reti nak cakap nobly. Saudara ni boleh cakap nobly? Nampak kecek lah. Oh, kecek Kelantan. Ustaz Husni kecek mana? Oh, mana-mana pun boleh. Sebab ustazah orang Penang, dibesarkan di negeri Kedah, jadi boleh cakap Penang, boleh cakap Kedah, boleh cakap Selangor, boleh cakap KL, tapi negeri tak reti. Orang-orang negeri cakap apa khabar apa ya? Apa khabar? Oh, apa khabar? Surat khabar? Surat khabar? Oh, okey. Mana saya belajar pada hari ini ya? Tahniah dan syahas kepada tuan-tuan dan puan sanggup luangkan masa sepanjang hari ini untuk berada dalam seminar Harta Barakah, dan kita nak bicara tentang nikmatnya berzakat. Sesungguhnya bila tuan-tuan dan puan berada di dalam dewan yang sangat indah ini, sudah pasti kehadiran kita sedang dipayungi oleh sayap para malaikat yang sedang melimpahkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita nak bicara tentang nikmatnya berzakat. Kita tahu tuan-tuan dan puan, saudara ni bertanya kepada ustazah, zakat ni sunat ke wajib ke apa ke? Kita dah tahu zakat ni hukumnya apa tuan-tuan dan puan? Pandai murid-murid sekalian ya. Tak jawab soalan pun tak apa. Kita tahu zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang diwajibkan ke atas umat Islam apabila cukup syarat, dan kita dah tahu zakat ini diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun kedua Hijrah. Apa syarat-syarat dia? Ustazah nak sebut secara sepintas nada, walaupun salah tahu tuan-tuan dan puan memang pakar dah bab-bab ni ya. Tapi oleh kerana ramai sangat yang datang, bawah ada, atas ada, luar ada, kanan ada, ya Allah bakat tak boleh masuk. Ustazah rasa ustazah dengan saudara Amin dan Ustaz Ahmad ni bersemangat. Boleh tak kita berhenti forum kita pukul 3 petang? Boleh. Tuan-tuan dan puan boleh? Kami yang tak boleh ya. Baik, ustazah nak himbau kedangan kita terhadap syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat ini. Yang pertama sekali, syarat wajib zakat Islam. Maknanya kita sebagai umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, merdeka. Bab merdeka ni tak timbul lagi tuan-tuan dan puan, sebab ada lagi ke hamba abdi dekat Malaysia ni? Tak ada hamba. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang ketiga ialah milik yang sempurna. Tuan-tuan dan puan, harta yang kita ada, kalau semuanya milik kita ada dekat kita, kita wajib mengeluarkan zakat. Dan yang seterusnya, yang nombor berapa? Yang nombor 4. Yang keempatnya, syarat wajib zakat ialah cukup nisab. Ya, bila cukup nisab wajib keluarkan zakat. Dan yang terakhir sekali, bila cukup haul. Haul ni maknanya bila genap setahun harta kita disimpan, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Ya, alhamdulillah, saya tak nampak dekat bawah sana dia membantu ya. Tahniah, teruskan ya. Baik, bila kita bicara tentang zakat ini, ada di antara mak dan ayah datang bertemu ustazah. Mereka bertanya satu soalan kepada ustazah. Ustazah, kenapa rumah tangga saya tak bahagia? Saya tengok suami saya ni ustazah, saya isteri. Saya nak jadi isteri yang salihah. Tapi bila saya tengok suami saya ustazah, ya Allah, bekak je hati saya. Geram je. Saya
bayar tak zakat? Zakat bayar tak? Tuan-tuan dan puan rasa bila soalan ini Ustazah lontarkan kepada yang bertanya tentang keluarga tak bahagia, dia bayar zakat ke tak bayar zakat? Dia kata saya tak bayar zakat. Buat apa saya tak bayar zakat, Ustazah? Sebab harta ni saya punya. Kita kena ingat harta kita bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nak uji kepada kita. Maka Ustazah bagi tips kepada yang bertanya, keluarkan zakat. Bila keluarkan zakat, seisi keluarga akan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita seisi keluarga dapat, tuan-tuan dan puan, bila kita mengeluarkan zakat? Yang pertama sekali ialah mendapat ketenangan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji kepada kita dalam banyak ayat suci Al-Quran, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan kepada mereka akan berikan kehidupan yang baik. Jadi kita dah dapat rahmat daripada Allah. Bila kita keluarkan zakat, suami tengok muka isteri, tuan-tuan, ayah-ayah. Bila tengok muka isteri, tengok muka makcik, tenang ke tak? Oh, Alhamdulillah. Walaupun isteri pakai baju, pakai bedak sejuk je Ustazah, tapi tenang je sebab berkat mengeluarkan zakat. Tapi kalau tak keluarkan zakat dia, suami pukul isteri sampai biru, isteri pukul suami sampai hijau, mak bapak pukul anak-anak sampai merah menyala, tengah bergaduh satu keluarga, kucing tengah tengok, mak bapak ni boleh marah dekat kucing. Apa tengok-tengok? Ada hutang ke? Tak ada rahmat, tak ada ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, berkat kita mengeluarkan zakat, cukup keperluan kita. Apa maksud cukup keperluan? Tak kira lah gaji kita sikit ke, gaji kita banyak ke, bisnes kita ada keuntungan sikit ke ataupun keuntungan banyak, semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dicukupkan keperluan sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Kita jadi orang yang pemurah, kita keluarkan zakat, Nabi janji kepada kita, harta kita tak kurang. Sebab itu saudara Amin kata tadi, adik-adik berapa ni? 12 orang. 12 orang semuanya berjaya sebab harta itu penuh dengan keberkatan. Mak-mak kita dulu, anak 12, anak 10, semuanya menjadi ke tak menjadi? Menjadi, tuan-tuan dan puan, sebab titik penuh, menoreh getah, kerja dekat sawah benda dan sebagainya, jadi nelayan, rezeki yang halal yang barokah. Akhirnya keluarga kita mendapat ketenangan. Dan yang kedua, harta benda kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, yang ketiga, ahli keluarga mudah melakukan amal soleh. Kenapa ahli keluarga mudah melakukan amal soleh? Sebab kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hayya 'alas salah, berkat zakat, berkat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengar azan hayya 'alas salah, suami dah ready dah nak jadi imam di rumah. Isteri dah pakai terkuk, anak-anak dah siap ambil sembahyang, seisi keluarga nak menegakkan solat secara berjamaah. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, jauh dari mana mengeluarkan zakat, hayya 'alas salah. Cuba tengok, ada anak-anak muda ketika azan maghrib, hayya 'alas salah, kat mana cuba teka? Hayya 'alal padang bola. Ya Allah, duk main bola lagi maghrib-maghrib. Anak tuan-tuan dan puan, maghrib dah balik rumah ke duk kat padang bola? Dah balik rumah. Oh, bagusnya, inilah ibu bapa yang hebat. Hayya 'alas salah, maknya dekat mana? Maknya hayya 'alal pasar malam. Ya Allah, maghrib-maghrib pergi pasar malam. Ibu-ibu maghrib-maghrib pergi pasar malam ke? Jangan, semayanglah maghrib dulu, lepas tu pergilah pasar malam. Aku pergilah lepas semayang asar. Ustazah, malam-malam baru seronok pergi pasar malam sebab namanya pasar malam, ya semayang maghrib dulu. Hayya 'alas salah. Kalau tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hikmah di sebalik mengeluarkan zakat. Ada ayat waktu maghrib, hayya 'alal Doraemon, Pokemon, Upin Ipin. Dia bapak tengok Doraemon, tapi bukan bapak kat sini lah, bapak kat tempat lain. Jadi pastikan yang ketiga, ahli keluarga kita, berkat kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang pun rajin, baca Al-Quran pun tak payah nak suruh banyak-banyak kali dan sebagainya, sebab taat dan patuh kepada Allah. Dan yang seterusnya, yang kelima, yang keempat, seisi keluarga akan mendapat syurga dari
syurga adalah destinasi impian seisi keluarga. Kalau boleh dalam syurga, suami isteri berpindiman tangan, pegang tangan suami, pegang tangan isteri, anak-anak pegang tangan mak dan ayah, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir sekali, kelebihan zakat yang kita dapat dalam keluarga kita. Yang kelima, segala doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka anak-anak, kita ada banyak hajat, kita ada banyak permintaan. Setiap kali bila tangan kita menada mohon kepada Allah, kita nak Allah kabulkan hajat kita, kita nak Allah tunaikan permintaan kita. Tapi ada doa kita yang Allah tolak, hajat kita Allah tak tunaikan. Kenapa dan mengapa? Ada seorang lelaki datang bertemu Rasulullah SAW. Lelaki ini mengadu satu perkara. Ya Rasulullah, saya hairan, saya berdoa kepada Allah, tetapi doa saya kenapa ya Rasulullah Allah tak kabul doa saya? Saya minta punya nama. Nabi tanya, apa yang kamu minta? Saya minta isteri yang solehah, tapi isteri saya melawan saya ya Rasulullah. Lalu kamu minta apa? Kisah ini dalam hadis Ustazah olah dalam bentuk cerita. Kamu minta apa lagi? Saya minta anak-anak yang mendengar kata-kata saya, tapi anak saya melawan saya ya Rasulullah. Anak saya tak dengar cakap saya ya Rasulullah. Hati saya sakit ya Rasulullah. Di mana sinarnya? Mungkin kalau ada di antara mereka yang datang mengajukan soalan yang sama kepada Ustazah, mungkin Ustazah akan kata, okey puan, tukar doa. Doa semua bagus, puan tukar doa ni, ada puan tambah lagi 2-3 doa. Itu mungkin Ustazah. Tetapi tidak kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Cuba kita dengar kata Nabi dan kita renung bersama, kerana ia ada kaitan dengan seminar yang kita anjurkan pada hari ini. Apa kata Nabi? Athiba tu'mataka tustajab dakwatu. Apa maksudnya? Perbaikilah makanan kamu dulu, nescaya doa-doa kamu akan dikabulkan oleh Allah. Apa maksudnya? Makan yang halal, punca rezeki yang halal, tak jadi darah daging, akan membantu akhlak yang terpuji. Tapi makan yang haram, tidak ada barakah pada makanan dan pada harta yang kita usahakan daripada sumber pendapatan yang haram, jadi darah daging, membentuk akhlak yang buruk, isteri melawan sesuai dengan lelaki yang ada masalah, anak-anak tak dengar cakap. Sebab itu jawapan yang diberikan, jaga makanan kamu dulu. Makan yang halal, yang suci, kerana di situ ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita makan yang halal, yang suci, kita tunaikan tanggungjawab kita mengeluarkan zakat, doa-doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah lepas ni ada lagi yang Ustazah nak cerita, ada lagi yang Ustazah nak berikan kepada tuan-tuan dan puan, juga anak-anak di atas sana. Nak dengar lagi ke tak nak? Lari-lari dalam guni, kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Pergi ke Parwai dengan kekasih. Terima kasih. Itu sungguh mantu terdesak. Baik mantu Nasmin. Baik, terima kasih Ustazah Siti Nurhayah, Datuk yang berkongsi dengan kita bahawa tuan-tuan dan puan, kita Islam ni begitu adil. Kita buat cara baik, kita akan dibalas dengan sesuatu yang baik. Subhanallah. Dan Ustaz, saya teringat di antara banyak-banyak kata-kata ulama, saya teringat satu perkara, antaranya hamka ada syukur. Terkadang syukur ini lebih tinggi makamnya dari sabar. Sebab sabar ni bila kita dah susah, kita sabar. Kan tuan-tuan, bila kita ditimpa bencana dan tak ada apa nak buat, sabar je lah. Tapi syukur ni bila Allah limpahkan rezeki, belum tentu orang itu bersyukur. Jadi persoalannya Ustaz, bagaimana cara bersyukur? Apa kaitannya dengan zakat? Dan ada juga yang kadang-kadang keliru, aku dah bagi sedekah dah, zakat buat apa? Lepas tu ada lagi keliru pula, zakat ni ada macam-macam. Zakat harta, zakat itu, zakat ini. Akhir sekali keliru, bila tak faham, terus tak bayar zakat langsung. Jadi kita nak fahamkan masyarakat bagaimana syukur, kaitan dengan zakat, dan juga beza zakat dan sedekah dan jenis-jenis zakat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma alhamdulillah wa kafa, wassalamu ala rasulina al-mustafa, nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba, sallallahu alaihi
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا يسر لنا ولا تعسر وأتمم لنا بالخير. Pagi-pagi makan strawberry, saya memang tak ada pantun nak diberi. Oleh kerana tiga-tiga dua-dua dah berpantun, esei berpantun juga lah. Buat macam mana kan? Yang pertama, terima kasih kepada saudara saya, sahabat dan juga saya kira motivator kita semua. Tak pasal-pasal kalau angkat tangan letak kek pipi lah, kek dahi lah, kek dada lah. Nasib baik kita tak kata angkat tangan letak kek luar. Macam mana? Nah, alhamdulillah sahabat saya saudara Amin Idris, yang mana seringkali kita melihat beliau, saya sebenarnya agak apa nama tu kekok untuk berbicara bila mana ada seorang apa nama tu moderator rancangan bicara yang dekat dalam TV tu. Biasanya dia tanya soalan yang panik-panik kan. Saya pun tengok yang Tuhan berkipai lah kat bawah tu panik kan. Idola nak pergi. Jadi alhamdulillah seterusnya yang saya hormati dari segi saya sekali yang berbahagia Saudara Datuk Siti Nurbahagia, seterusnya Datuk Berhormat Datuk tuan-tuan dan puan, dan tidak diluputkan juga kepada sahabat-sahabat kita yang sangat istimewa, mereka yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala untuk tidak mendengar sesuatu yang buruk-buruk di dalam dunia ini, melainkan mendengar yang baik-baik sahaja. Walaupun menerusi isyarat. Saya ingat waktu ada satu ketika dulu saya pernah berceramah. Itu kali pertama saya berceramah, dan khalayak yang tuan-tuan paling ramai khalayaknya semua dalam itu semuanya golongan cacat pendengar. Itu yang saya seronok tu. Saya pun tanya macam mana dia orang nak faham cakap saya. Apakah saya nak ceramah dalam keadaan laju ke macam mana? Saya pun start cakap. Saya mula cakap, saya tengok orang yang tukar apa nama tu, bagi isyarat tu. Saya tengok okey lagi. Dah lama 5-10 minit tu saya tengok dia nak terguling dah kat belakang. Sebab apa? Sebab banyak sangat saya bercakap. Tapi alhamdulillah hari ini orang bagi kursi. Pandai orang bagi kursi lain. Inilah. Tapi alhamdulillah mereka ini satu golongan yang saya kira tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya pernah menerima pembayaran zakat dari seorang yang cacat pendengaran. Dia datang kepada saya dan dia kata dekat saya, dia kata dengan bahasa dia lah. Maksud saya kata tu, tadi Ustaz kata cacat pendengaran macam mana dia kata kan. Dia datang sini, dia cakap kat saya, dia disebut, dia bagi isyarat kat saya. Dia kata macam mana saya nak bayar zakat. Kemudian dia ambil satu kertas, dia tulis. Macam dia tulis satu kataan, saya jawab satu ayat. Dia tulis satu ayat dan macam bercerita lah pula kita orang kan. Nasib baik dia datang ke lelaki. Kalau perempuan agak juga settle kan, berdoa agak dia kan. Jadi maknanya itulah. Akhirnya bila berlaku perbualan itu dan dia memahami dengan cara yang tersendiri, dan saya kira satu perkara yang cukup hebat. Bila mana Allah Ta'ala kurniakan suatu kekurangan pada pandangan manusia, sebenarnya mereka ini memperoleh kelebihan. Lebih baik orang macam ini daripada orang yang dongak kata tapi zakat tak bayar. Itu mukadimah. Pandai? Memang pandai. Baik, terima kasih saudara Amin. Tanya soalan tadi, mengapa kita perlu bersyukur? Betul, benar sekali kata-kata Pak Hamka. Dan begitulah kata-kata seorang penyair. Dia kata apa? Wa bisyukri tadu'un ni'am. Dengan syukur itu nikmatmu akan berpanjangan. Kenapa syukur lebih susah daripada sabar? Sebab syukur ini kadang-kadang kita tidak mampu untuk bersyukur dengan wajah yang tepat berdasarkan rezeki yang Tuhan bagi. Berapa banyak rezeki Tuhan bagi? Contoh kat kita, kira kat badan kita pun cukup dah tuan-tuan rahmat Allah. Rezeki yang Allah bagi dekat kita pada hari ini, kalau kita nak kira daripada pagi tadi, pertama sekali kita bangun pagi,
Pernah ada orang yang bangun pagi itu, sebelum dia bangun dia kata, ya Allah berikan aku nyawa pada hari ini? Ada? Ada siapa buat? Tidak. Pagi-pagi sebelum dia bangun, belum ambil nyawa lagi, dia pun angkat tangan, ya Allah bagi nyawa hari ini boleh tak? Tambah sehari lagi. Tak ada, tahu-tahu bangun dia. Lepas bangun tak apa kita kata? Awal lagi ha. Itulah dulu. Itu yang kita kata. Pertama sekali yang kita kena sebut ialah apa? Alhamdulillah. Itu sebutan. Apakah sebutan itu mencukupi untuk menggantikan nikmat Allah yang sangat? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah ini, tidak terhitung dengan kira-kiramu. Tak sampai jumlah untuk kira nikmat Allah. Kita tak erti pun. Sebab itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Dalam doa itu Allah mengajar kita kaedah bersyukur. Rabbi awzi'ni, ya Allah tolong luaskan, tolong ajarkan kepadaku bagaimana cara untuk aku mensyukuri nikmat-Mu. Betul. Kadang-kadang sabar ni senang nak sabar. Sebab kita nak bersabar, benda dah jadi dekat depan mata. Tapi kalau bersyukur, tak nampak kesannya depan mata. Tuan-tuan bersyukur apa dengan apa? Syukur ini bukan sekadar sesuatu yang dibahaskan dengan lidah. Sebab tu kata-kata seorang ahli motivasi terkenal dunia pada hari ini, Syekh Muhammad Al-Arifi, dia kata apa? Dia kata syukur ini menjalankan bentuk kesyukuran bukan hanya sekadar menyebut alhamdulillah, bukan sekadar menyebut terima kasih. Kesyukuran seorang anak kepada orang tuanya adalah dengan cara dia sama ada membalas budi orang tuanya ataupun dia mendoakan orang tuanya dan berlaku ihsan kepada orang tuanya. Itu tanda syukur. Syukur ini bukan sekadar cakap, tetapi menunjukkan kesan kesyukuran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dengan nikmat Tuhan kamu cerita ke orang, bukan cerita kata hari ini saya dapat 1 juta. Kalau cerita yang tu cerita kat ambil zakat PZNS siap orang 1 juta dah laku apa ini perusahaan. Tu dia cerita. Ya. Bukan itu cerita. Saya baru beli kereta BMW 10 series. Ada apa 10 series? 7 series semalam. Bukan itu. Tetapi kereta itu kalau nak tahu nilai syukurnya tidak, lihat saja kereta itu subuh berada di rumah atau subuh berada di masjid. Kalau subuh berada di masjid kereta itu, mana mungkin kereta itu sendiri pergi berjalan ke masjid tanpa ada orang membawa dia. Betul? Itu tanda kereta itu disyukuri. Itu tandanya, kegunaannya. Sebab itu kata Syekh Arifi, kegunaan ataupun syukur seorang yang berharta adalah dengan membantu golongan yang tidak berharga. Ini tanda syukur. Syukur seorang yang kuat membantu orang yang lemah. Syukur seorang yang pandai membantu orang yang tidak pandai untuk pandai macam dia. Ini tanda-tanda kesyukuran. Sebab tu kita kena sentiasa, Nabi ajar kita doa. Tadi dah satu doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya. Ya Allah, tolong tunjukkan aku bagaimana lagi cara untuk aku bersyukur. Aku tidak tahu cara bagaimana lagi untuk aku bersyukur. Nak buat macam mana? Tolong bagi ilham cara mana untuk aku bersyukur. Mana lagi asnaf yang perlu aku bantu? Di mana lagi golongan-golongan yang perlukan bantuan aku? Itu cara kita minta kepada Allah. Sebab tu Nabi ajar satu doa, yang doa ini mesti dilazimi oleh semua orang. Semua orang kena lazim. Doa ini kena lazim. Tiap-tiap kali lepas sembahyang baca doa ini. Apa dia? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa
Hafal satu doanya tidak. Kalau juga itu hafal salah, tak hafal pun salah. Cenderung Ustaz ni. Baik. Ya Allah bantu aku. Kalau tak mampu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu pun tak apa. Cakap bahasa Negeri Sembilan pun tak apa. Bahasa Minang pun tak jadi masalah. Ya Allah, saya tak tahu lagi macam mana nak syukur. Tolong bantu saya macam mana nak ingat kek kau, nak syukur kek nikmat kau, dan juga nak perbaiki ibadah kepada kau. Ya. Sebab apa tuan-tuan? Dan sebab apa kesyukuran ini sangat-sangat terkait dengan zakat? Soalan daripada pengurusi moderator majlis tadi, dia kata, ada orang dia kata dia bayar sedekah, dah bagi dah sedekah. Apa lagi nak zakat-zakat ni tak payahlah. Apa-apalah zakat ni, kita kalau sedekah dengan zakat tu kan sama. Betul. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan betul. Dari sudut istilah terdahulu memang tidak dipecahkan, sehingga kan ada hadis yang mengatakan bahawasanya tidak dimarahi ataupun dimurkai orang yang memecahkan maksud antara sedekah dan zakat. Memang dulu. Sebab apa? Sebab itu kata Al-Imam Al-Mawardi disebutkan bahawasanya asal daripada Ibnu Abbas mengatakan setiap kalimah sedekah yang ada dalam Al-Quran, terjemahan pertama yang wajib diberikan adalah zakat, bukan sedekah sunat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Contohnya sedekah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Apa sedekah ini? Kata Ibnu Abbas, sedekah ini adalah zakat, benda yang paling wajib. Orang yang bayar sedekah adalah orang yang tidak ada keahlian berzakat, sebab dia ini bukan orang kaya. Orang kaya macam orang tenda LPG dulu-dulu. Nah, dapat tiba-tiba, tu kaya. Kaya ni apa dia? Duit ada lebih. Kalau tahun ni 65 ringgit. Lebih pada tu kaya lah. Kurang pada tu tak berapa kaya, macam saya. Faham ni tu. Baik, orang kaya ni zakat dia bagi. Sebab apa kena bagi zakat? Orang tak faham lagi. Orang tak faham. Daripada pagi tadi dah cerita, faham dah Ustaz. Tapi lepas ni balik tengok berapa ramai yang koi PZNS, Pusat Zakat Negeri Sembilan, saya nak kira zakat saya. Sebab apa? Sebab tidak akan malam itu dalam negeri. Orang yang tak merasa, dia tak tahu. Orang tak tahu, orang tak pernah rasa musanti. Lihat, kita cerita lah manis lihat dia diam. Kalau semua dia cerita, boleh tuan ceritakan apakah kelazatan makan musanti. Rasa macam orang rasa. Dia tak pernah rasa. Kalau nak tanya orang yang tanya nilai seminit bagi orang yang keputusan nyawa selama seminit. Tanya nilai 1 saat kepada pelumba lari yang kalah di tempat tu kerana 2 saat. Dia tahu nilai itu. Maka nak tanya nilai zakat terhadap harta dia, tanya orang yang berzakat. Kenapa kena zakat? Tuan-tuan, hubungan simbiosis. Nak kata simbiosis, kau nak kata apa? Katalah. Antara zakat dan harta. Kali itu Allah Ta'ala firmankan, hatta la takuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak hanya kekal dalam milikan orang kaya sahaja. Dia perlu dialirkan. Analoginya mudah. Tuan-tuan tengok sebelah pusat dakwah Negeri Sembilan di masa tuan-tuan masuk tu. Apa ada kita pakai? Sungai kau pagi tu. Sungai. Sungai memang tak nampak bukan sungai pun. Balik ke sungai lah, letaklah sungai. Katalah tuan-tuan, sungai tersebut dipenuhi dengan sampah saja.
Tengah-tengah sungai itu ada sampah saya. Sampah itu menimbun. Apa jadi kek air itu? Ni saya ceramah ke forum tu, saya tanya soalan. Apa jadi dekat air tu? Dia jadi banyak, akhirnya melimpah. Dan melimpah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Yang buruk. Dia akan memberikan kesukaran, dia akan menghasilkan penyakit, dia akan mendatangkan ketidakselesaan, bau busuk dan sebagainya. Begitulah harta. Kalau kita kekalkan dia di dalam rumah kita dan tidak dikeluarkan untuk ke jalan Allah, dia akan membusukkan harta itu menjadi virus kepada semua kekayaan yang dimiliki, dan dia akan menjadi barang yang akan berjangkit. Akhirnya duit itu tidak memberi manfaat untuk kita. Tetapi apa yang perlu dilakukan? Sungai itu perlu dibersihkan. Bila bersih, apa jadi pada air itu? Dia mengalir. Bila mengalir keluar air itu, datang hujan turun, mendatangi hasil ataupun air yang baru. Siapa nak rezeki lebih, siapa nak duit lagi banyak, dia kena keluar lagi bang. Syarat untuk menerima lebih banyak adalah memberi dengan lebih banyak. Baru ada pasal Tuhan nak bagi duit kat kita. Dia tengok dekat tangan kita, dah habis dah duit dia ni, aku kalau bagi lagi. Kalau tak habis-habis duit, Tuhan kata tak ada sebab dan nak bagi kat dia. Sebab apa? Duit dia ada lagi. Buat apa nak tambah? Dan kalau bertambah pun duit itu, dia tidak akan memberikan kesan yang baik. Hasilnya akan jadilah orang yang tidak aktif untuk melakukan ibadah, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini ada macam-macam jenis harta dalam dunia ini yang semuanya boleh dijadikan sumber zakat. Dari sudut pendapatan kita, dari sudut simpanan kita. Yang datang ni nampak itu, dia menjauh. Kadang-kadang penguat itu dalam majlis ilmu, tak ada masalah. Yang penguat sebenarnya dia loti buku harta. Ada macam-macam. Bodoh ditanya lagi tanah berapa banyak ada. Bermangai. Dengan kopun wajah, kopun apa-apa tu, manggil, kopun langsat, kopun limau, semua ada. Jadi semua tu harta-harta kita yang boleh daripada perniagaan. Yang menego kat luar tu, macam mana dia nak bayar zakat, tuan-tuan nak kena bantu dia. Wali benda hadiah menego tu, jangan datang tengok berapa apa sekian-sekian, tak apalah. Mana wali baru dia boleh bayar zakat. Macam tu cerita dia, tuan. Harta kita memang banyak. Ni orang perempuan belum cerita lagi ni mangai. Aku tengok kek tangan tu, ada apa? Bola dia panggil. Aku selak tudung, tapi jangan selak depan ni, saya nampak besar. Selak balik rumah, tengok kek ceroming selak tudung tu, ada apa? Topa dia tu, rantai tu jabatan sekal tu. Yang tu semua tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikumpulkan, kemudian dikira nisab dan hartanya, kemudian dibayar zakatnya. Sebab apa? Kosannya nanti saya ingat satu hadis. Orang yang nak memakai, saya tak ingat sumber, saya cari lagi tak jumpa Syekh Amin. Orang perempuan yang membelanjakan ataupun membayar zakat daripada harta emas dia akan pakai perhiasan itu dalam syurga. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hari di mana kalau orang simpan harta kekayaan emas dan perak, di akhirat nanti Allah akan kabarkan gembira kepada dia dengan azab yang sangat pedih, di mana hati itu dilebur dan dibakar, kemudian disereka di atas dahi, kepala dan belakang serta lampu badannya. Dikatakan oleh malaikat, rasalah inilah
Itu dia huraian dari Ustaz Husni. Terima kasih Ustaz. Insaf saya Ustaz. Ustaz ni dia cakap Negeri Sembilan tu memang telah clear. Kecek Kelantan ke mana dulu? Belajar ke mana Ustaz? Orang tahu, Masya Allah. Ini kelebihan orang berilmu. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, saya antara idola yang saya kagumi adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab. Antara kerja beliau sewaktu menjadi khalifah, di waktu malam dia akan berjalan-jalan untuk meninjau rakyat-rakyat. Pada suatu ketika dia pergi ke satu rumah, dia nampak seorang wanita sedang menangis. Dia ditanya si ibu itu kenapa menangis. Si ibu itu kata dia tak ada mampu untuk memberi anaknya makan. Umar tanya kenapa? Dia tanya, dia kata sebab ayah dia diperintahkan oleh Umar untuk pergi berjihad. Maka Sayyidina Umar pun ambillah makanan, dia angkat panggil kat makcik. Dan makcik itu kata apa? Wahai anak muda, kamulah yang layak jadi khalifah, bukan Umar. Dia tak kenal Umar. Mungkin masa tu tak ada TV Hijrah tu Ustaz. Jadi dia tahu siapa tu Umar. Esok tu Sayyidina Umar panggil makcik tu menghadap. Bila makcik tu pergi, dia tengok orang yang panggil dia, loh, kok Umar? Dia minta maaf dekat Umar, dia minta ampun, dia kata sorry macam-macam. Sayyidina Umar kata, ibu, saya minta satu perkara saja daripada ibu. Makcik tu kata, apa dia? Wahai Amirul Mukminin, kata Umar, di akhirat nanti tolong jangan dakwa saya. Allah seorang khalifah. Dan keadilan Sayyidina Umar ini sehinggakan Ustazah, tidak ada orang yang layak untuk menerima zakat. Lagi pelik, dah tak layak, tak amat, tak ada orang yang layak menerima zakat. Orang berebut untuk bayar zakat lantaran kehebatan pemerintahan Sayyidina Umar. Jadi Ustazah, saya nak tanya Ustazah, bagaimana kehebatan zakat ini memperkuatkan ekonomi? Apatah lagi sama sekarang ni baknya barang mahal-mahal. Ustazah, ya, kalau dulu isi minyak motor RM1 dah boleh jalan jauh. Sekarang belum tentu. Ya, saya dulu beli susu untuk anak saya Dato'. Susu Enmam yang tim tu RM59. Lepas tu 2 bulan lepas tu keluar iklan tanpa gula. Saya ingat makin murah. Apa? RM79 satu tim. Macam mana Ustazah? Zakat ni membantu ekonomi dan juga meringankan beban hidup kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Macam mana? Kami boleh sambung lagi forum kita? Sebab saya tengok tuan-tuan dan puan berkipas saja. Okey lagi ke? Perut okey? Lapar tak? Ya Allah, inilah penghuni syurga. Hebat tuan-tuan dan puan yang berkipas tapi di wajah ada senyuman. Berkipas tapi Ustazah tengok tuan-tuan dan puan tak ada berumur panas, tak ada berumur lambat lagi. Tak apa, memang kita boleh
Bila Nabi tanya, wahai Abu Bakar, engkau berikan seluruh harta engkau kepadaku untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang tinggal kepadamu? Apa jawapan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan dan puan? Abu Bakar kata, yang tinggal kepadaku hanyalah Allah dan Rasul. Pernah kita cakap macam tu? Sanggupkah kita melakukan pengorbanan yang sedemikian rupa? Abu Bakar kata, tak ada apa ya Rasulullah, yang tinggal kepadaku hanyalah Allah dan Rasul. Sebelum kita bicara tentang ekonomi, Ustazah suka cerita, nak membuka minda tuan-tuan dan puan, jadilah orang yang pemurah. Kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bersabda, berkata, Nabi telah bersabda, Aisyah menyebut sepotong hadis daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sesungguhnya di dalam syurga itu ada sebuah rumah khusus untuk orang-orang yang dermawan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maknanya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah, orang-orang yang sanggup membayar zakat, menolong ke semua asnaf-asnaf zakat, mereka akan mendapat rumah di dalam syurga. Tuan-tuan dan puan tahu tak syurga ni besar mana? Kalau kita nak tahu syurga ni besar mana, syurga ni luas dia macam mana, jom kita hayati firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa maksudnya? Kata Allah, segeralah kamu semua mendapat keampunan daripada Allah. Barang siapa yang percaya mendapat keampunan daripada Allah, mereka akan aku sediakan syurga seluas langit dan bumi. Allah sebut ayat. Allah suruh kita ni segera dapat keampunan Allah. Maknanya segera taubat, segera istighfar, sebab dosa kita banyak. Bila kita taubat, kita istighfar, kita minta ampun, kita bersih daripada dosa, Allah nak bagi syurga kepada kita, tuan-tuan dan puan, seluas langit dan seluas bumi. Ustazah nak tanya, tuan-tuan dan puan, anak-anak, nak ke tak nak syurga seluas langit dan bumi? Mestilah nak, ya. Namun yang pertama sekali kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, syurga seluas langit dan bumi. Nombor satu, yang cepat masuk syurga seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, aku ready, aku sediakan untuk mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti mana imannya para sahabat Nabi SAW sanggup menjadi orang-orang yang pemurah. Ustaz nak cerita sikit. Ustaz pernah pergi ke satu tempat, ke sebuah negeri, ya. Dalam negeri ini, di negeri ini ada sebuah istana yang sangat indah, tuan-tuan dan puan. Ketika itu Ustazah dijemput ceramah, dan bila Ustazah ceramah, Ustazah memang jarang-jarang lah pergi sorang-sorang. Biasanya siapa yang temai? Suami Ustazah nama apa ya? Oh, Ustaz Wan Akasha jangan korang, ya, itu suami Ustazah, ya. Ustaz ada dekat luar sana bodyguard yang paling setia, ya. Kebetulan masa tu ceramah tu untuk kaum wanita, ya. Buat dekat dewan yang sangat besar, dan Ustaz tak boleh ikut sebab Ustaz kerja masa tu. Jadi yang teman Ustazah adalah ibu Ustazah. Ya, biasanya kalau Ustaz pergi mana-mana, sama ada ibu akan teman, Ustaz akan teman, ataupun anak-anak akan teman. Lepas dah habis ceramah, tiba-tiba Ustazah diundang oleh permaisuri tersebut untuk masuk ke dalam istana. Ya, jadi bila diundang, Ustazah bagi tahu kepada PA permaisuri ni, tak apalah, sebab kita ni rasa macam kita orang biasa-biasa, nak masuk minum petang dengan permaisuri dalam istana, rasa-rasanya menggeletar ke tak? Tak minum lah jawabnya, kan? Ustazah tolak. Ibu Ustazah treat Ustazah, janganlah tolak, bukan senang nak masuk istana, jomlah kita pergi istana. Ya Allah, mak pula nak masuk istana. Jadi sebagai anak kena tunaikan hajat ibu, kan anak kena gembirakan hati ibu. Masuk istana, minum petang dengan permaisuri, bukan boleh minum pun, ya. Sebab bila mak Ustazah dengan Ustazah masuk dalam istana tersebut, mata kita orang, cuba tuan-tuan dan puan kata, macam mana mata? Kecil ke besar? Besar. Terpeliak, tuan-tuan dan puan, terpeliak tengok, ya Allah, istana ni. Lepas tu pijak kapet, kaki tenggelam. Pijak kapet, tengok-tengok kapet tu bersinar-sinar. Tunduk mata ke bawah, tengok-tengok, subhanallah, kapet yang kami pijak ditaburi batu
batu-batu permata. Batu-batu permata orang Cina bukan cerita Roma ya. Bila terbijak batu-batu permata shining, mak ustazah kata, boleh tak kita petik 2-3 butir balik? Ustazah kata, mana boleh. Mak ustazah korang. Mak ustazah duduk atas sofa. Tengok sofa. Ya Allah, titik ayo ya. Tengok sofa, tengok kapet, tengok perabot. Lepas tu dihidangkan cawan, piring, kuih, apa semua. Kita orang tengok cawan, kita orang tengok piring, kuih. Ya Allah, Tuhan apa kau boleh tengok je. Nak tekuk air pun tak dapat. Ya Allah, mak ustazah kata apa? Mak ustazah tak panggil Siti, tak panggil Nur, tak panggil Bahia. Ustazah anak sulung. Cuba teka. Mak ustazah panggil apa? Hello. Kakak Anu. Bukan. Kakak pun bukan, Anu pun bukan. Mak ustazah, panggil ustazah. Ustazah Abang mesti dah bisik-bisik dah tu. Panggil kat ustazah Intan. Sebab arwah abah, bila ustazah lahir, arwah abah timang ustazah. Intan paling gunung letup, Intan paling gunung letup. Wujud gunung tak letup. Sebab seronok dapat anak pertama, anak perempuan. Jadi mak ustazah kata, Intan, kita rasakan macam kita dah tengok syurga dunia. Sebab istana tu bertingkat-tingkat dengan naik lift. Naik tingkat 1, naik tengok semua. Ya Allah, Intan ni syurga dunia. Tak apalah Intan, kalau kita tak boleh dapat macam ni, moga-moga kita dapat syurga di hari akhirat. Sepasang mata ustazah, mata ibu ustazah, nampak seolah-olah macam ya Allah ni macam syurga dunia, apatah lagi syurga yang Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga di hari akhirat. Dan syurga ini seluas langit dan bumi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa yang macam mana yang menunaikan segala perintah Allah dalam masa yang sama meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Justru cuba kita bayangkan, kalaulah orang kaya tidak mengeluarkan zakat, ianya umpama bara di dalam masyarakat. Bara ini akan berjangkit, harta ini akan beredar di kalangan orang kaya sahaja. Bila zakat tidak dikeluarkan, nasib orang miskin tidak akan
dengan wang zakat yang kita keluarkan ini dapat dijadikan modal buat asnaf zakat. Mereka tak ada duit kepada apa buat. Bila kita bagi duit kepada mereka, kita bagi wang zakat kepada mereka, mereka boleh jadikan modal untuk perniagaan. Ustazah bila berceramah, ustazah terkejut, ada beberapa orang datang jumpa ustazah dengan ustaz. Bila kita cerita bab zakat, mereka bagi tahu apa? Ustazah, kami ni kumpulan manusia. Ustazah ceramah untuk usahawan. Ustazah, kami ni kumpulan manusia yang dahulunya menerima zakat. Tetapi zakat yang kami terima, ustazah, kami tak sia-siakan. Kami jadikan modal perniagaan. Syukur kepada Allah. Ustazah nak tahu tak, sekarang ini kami menjadi kumpulan manusia yang membayar zakat. Maknanya dengan zakat yang kita berikan kepada mereka memerlukan merubah kehidupan mereka, dan akhirnya mereka merupakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Hebat ke tak hebat? Apatah lagi kalau wang zakat yang kita berikan kepada mereka, mereka melabur, maka gunakan dalam bidang perniagaan. Apa kata Nabi? At-tajirus qalumul amin tahta zirlil arsh yaumal qiyamah. Peniaga, businesswoman yang jujur dan amanah, mereka ini akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya, yang ketiga, dengan wang zakat yang kita agih-agihkan, nombor 3, akan mengurangkan pengangguran. Kita tak nak umat Islam ada yang menganggur. Kita tak nak umat Islam ada yang mengemis. Kita nak tingkatkan ekonomi umat Islam. Sebab itu kata Nabi SAW, makanan yang terbaik yang dimakan oleh seseorang kamu ialah makanan yang diperolehinya daripada hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sebab itu di antara salah satu musibah yang Nabi bagi tahu kepada sahabat Nabi, ada banyak perkara yang boleh mengundang musibah kepada umat. Apa dia? Salah satu daripadanya kata Nabi SAW, kalau wang ataupun harta hanya berlegar-legar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Maknanya bila wang berlegar di kalangan orang kaya saja, mereka akan mendapat musibah ataupun bencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru apabila kita mengeluarkan zakat, kita bayangkan banyak kelebihan secara tidak langsung dapat mengurangkan jenayah. Tak ada lagi orang nak merompak, tak ada lagi orang nak mencuri dan sebagainya, sebab semua nasib sudah terbela. Sebab tu Ustazah nak sebut kata-kata daripada Nabi SAW. Saudara Nabi, Ustazah ada masa? Kata-kata ini sangat menyentuh hati dan perasaan Ustazah. Ini Ali cerita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan pada suatu hari ada seorang lelaki datang bertemu Rasulullah SAW. Bila lelaki ini datang bertemu Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku 6 perkara ini." Dia minta 6 perkara. Nabi tanya, "Kamu nak apa?" Kalau mampu tulis laju-laju kata nama perempuannya, ataupun sekarang ni dah boleh rakam canggih dah ya. Ajarkanlah aku 6 perkara ini. Yang pertama sekali kata lelaki ini, aku ingin dicintai oleh Allah. Kita pun nak. So kita nak dapatkan tips daripada Nabi. Pertama, aku ingin dicintai oleh Allah. Yang kedua, aku ingin dicintai oleh para makhluk. Isteri, nak tak suami cinta dekat isteri? Nak suami? Nak tak isteri cinta suami? Oh, Alhamdulillah. Ya, tak jawab tu belum kahwin lagi nampaknya ya. Yang kedua, kita nak dicintai oleh para makhluk. Yang ketiga, lelaki ini berkata, saya nak Allah memperbanyakkan hartaku. Kita nak semua, kita nak Allah sayang, makhluk sayang, harta banyak. Yang keempat, aku nak tubuh badanku sehat ya Rasulullah. Yang kelima, aku nak umurku panjang ya Rasulullah. Yang keenam ya Rasulullah, aku nak aku dibangkitkan di padang mahsyar nanti bersamamu ya Rasulullah. Dia minta 6. Maka kata Nabi SAW, 6 permintaan daripada kamu memerlukan 6 perkara untuk kamu tunaikan. Baik ya Rasulullah, apakah 6 perkara itu? Pertama, apabila kamu ingin dicintai oleh Allah, takutlah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Nak Allah cinta, takut kepada Allah. Takut azab Allah, takut kalau tak bayar zakat, takut siksa api neraka Allah, dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, apabila kamu ingin dicintai para makhluk, berbuat baiklah kepada mereka. Kalau nak dicintai sesama makhluk, berbuat baiklah kepada mereka, dan jangan berharap sesuatu yang mereka miliki. Yang mereka punya jangan minta harta benda orang.
lamakanlah sujudmu kepada Allah. Kalau nak bangkit dengan aku di padang mahsyar nanti, sujud tu Nabi kata bagi lama. Maknanya taat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga dengan kata-kata daripada Nabi SAW memberi semangat kepada kita, akan memberi limpahan harta yang barokah, dan kita menjadi seperti Ustaz Ahmad Husni sebut di awal tadi, hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Ingat Nabi pesan, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat harta bendanya, di hari akhirat nanti Allah akan jelmakan kepada mereka yang tak mengeluarkan zakat harta benda mereka seekor ular, kata Nabi, syuja'un aqra, ular yang sangat besar, yang Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i ini. Syuja'un aqra ini, kata Nabi, mempunyai dua bisa, akan melilit orang yang enggan membayarkan zakat harta bendanya ketika hidup di dunia dahulu. Lalu syuja'un aqra, ular ini akan berkata, aku adalah harta simpananmu, aku adalah harta simpananmu. Justru wa akhir kalam, hayatilah kata-kata daripada Ustazah kawan sekejap tadi, bila tak bayar zakat, harta tersekat-sekat, suami isteri tak boleh duduk dekat-dekat sebab dah tak boleh nak berpakat. Shopping pula asyik pakai kad, patutlah hutang meningkat-ningkat. Semuanya jadi tak berkat sebab rahmat Allah dah angkat. Tahu tak apa, makan tamat atas sini. Masa dah sampai, saya nak berhenti. Terima kasih. Masya Allah, bila dia ujung kad, sadar sekali, maka bayarlah zakat. Okey, Ustaz, satu lagi Ustaz. Manusia ni biasa, mereka suka sangat buat alasan. Kita masyarakat Melayu pun popular dengan alasan. Kan kita pernah belajar lagu bangau-bangau, kan dalam buat bangau-bangau, dan keluarga burus. Macam mana tak burus? Ikan tak timbul, alasan. Ikan kenapa tak timbul? Macam mana nak timbul? Sebab apa tak timbul, tuan-tuan? Rumput banyak sangat, alasan lagi. Kenapa rumput banyak sangat? Kau bawa tak makan. Kenapa tak makan? Kenapa kau bawa tak makan? Sakit perut, alasan lagi. Kenapa sakit perut? Apa dia? Nasi petang. Kenapa nasi petang? Kayak api basah, alasan lagi. Kayak api kenapa basah? Hujan turun. Hujan kenapa turun? Tak panggil. Kata kenapa panggil? Ular nak makan. Bila kita tanya ular, kenapa kau makan kakak? Apa dia jawab? Memang makanan aku. Nasib baik ular buat keputusan. Bayangkan kalau ular buat alasan, apa masak? Kesian anak-anak kita kat sekolah, Ustaz. 3 bulan pergi sekolah, belajar apa ini? Bangau-bangau. Sebab apa? Semua binatang asyik beralasan. Antara alasannya, Ustaz, tunggu duit banyak lah, mau nak bayar zakat. Kalau duit sikit, apa nak bagi duit sikit? Macam mana tu Ustaz? Dan satu lagi, Alhamdulillah Malaysia ni saya lihat, betulkan saya kalau saya salah, di setiap negeri mereka ada sistem yang munazam, sistem yang tersusun bagi memudahkan umat bagi membayar zakat, dan tak ada alasan lagi untuk tidak membayar zakat. Sebab orang yang suka buat alasan, tuan-tuan, kita panggil dia bangau. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa suka buat alasan, kita cakap apa kat dia? Jadi Ustaz, macam mana untuk kita tak jadi bangau ni? Silakan. Terima kasih Saudara Amin. Bila rasa rezeki melekat, itulah masa layankan. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ramai di bangau tadi lah, sebab ada jawapan. Orang ni bagi alasan, orang ni bagi alasan. Sebenarnya dalam satu hadis Nabi SAW pernah sebut, Allah tak hairan kalau orang kaya itu sombong. Sebab memang orang kaya ni sombong. Orang marah orang kaya. Tak, kalau dari sudut kekayaan dia itu, memang kita kata dia sombong. Dia berhak untuk sombong. Berhak itu bukan berhak mempunyai hak yang wajib, tidak. Tetapi memang secara psikologinya dia akan sombong. Dia boleh sombong. Kalau tak percaya, tengok cerita Nabi. Tengok tak cerita Nabi? Bila nak bagi harta, dia bagi. Macam gaya. Tapi Allah murka dan Allah pelik kalau orang miskin. Yang miskin sombong pula. Jadi Allah pelik. Allah pelik kenapa ada orang miskin yang sombong.
dan pada premis dan kedudukan itu dia tidak patut sombong. Tetapi Allah kagum kepada juhdul muqim, orang yang sikit dia tak ada tapi dia bersungguh nak bui, dia bersungguh nak bagi. Tuan-tuan dan rahmati Allah, sikit banyak bukan persoalan. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, dirhamun afdalu min mi'ati alf dirham. Satu dirham lebih besar daripada 100,000 dirham. Satu lebih besar dari 100,000. Macam mana? Nabi kata kalau satu itu diberikan oleh seseorang, yang mana satu itu barangkali 1/2 ataupun mungkin 100% daripada harga dia. Dia ada hari itu RM1, hari itu pendapatan dia RM1. Datang orang yang macam Datuk Ustazah sebut tadi, nak minta sikit, kita pun tengok kasihan, nampak lemah, nampak tak makan kali, kita pun bagi RM1. Yang RM1 itu berapa kita bagi? Kita ada RM1, kita bagi RM1. Berapa persen kita bagi tuan? 100%. Tapi barangkali orang itu ada RM1,000, dia bagi RM10,000, ataupun dia bagilah RM100,000. Tadi kita nak kata RM100,000 kan? Dia ada RM1,000,000, dia bagi RM100,000. RM100,000 tu banyak mana? RM100,000 tu banyak lah. Sedang cerita banyak lah. Tapi nilaian di sisi Allah, RM100,000 tu berapa persen daripada duit dia? 10%. Jadi yang bagi RM100,000 kan lagi banyak, yang bagi RM1 kan lagi banyak. RM1 lah sebab dia bagi berapa persen? 100%. Sebab tu jangan kira orang beralasan tunggu kaya lah, kamu nak bayar zakat. Kalau dia tanya saya, kalau dia bagi dekat saya alasan itu, saya akan kata sampai kau nak kaya. Persoalan, apakah kita jamin esok kita memiliki umur untuk terus mencari rezeki, ataupun esok umur itu sudah tidak ada? Jadi sebelum masa itu berakhir, maka jangan lagi keluh kesah dengan beralasan. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, hari ini kita bagi cerita orang yang buat benda sikit tapi dapat benda yang banyak. Tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang dikategorikan sebagai sahabat yang paling miskin di kalangan para sahabat, paling miskin. Tapi dia tidak pernah fail dalam seminggu ataupun dikatakan dalam sehari, dia bagi tak kurang daripada 4 dirham. Sebab dia berpaksikan kepada firman Allah, orang-orang yang ingat Allah, yang infak pada jalan Allah, sarra qarra, dalam keadaan susah senang, sirran wa halaniyah, terang-terang ataupun secara rahsia. Ada 4 kategori keadaan masa orang memberi infak. Maka diwakilkan setiap satu itu dengan 1 dirham. 1 dirham yang hari ini tuan-tuan, berapa ringgit tuan-tuan? 1 dirham itu lebih kurang 1 dirham dalam beberapa gram perak, lebih kurang 1 dirham 25 ringgit. Maknanya dia bagi tak kurang, kalau sebulan lah tak kurang dari 100 ringgit. Tuan-tuan dan puan-puan, dan nak tanya dengan ikhlas, terutama tuan-tuan, bapa-bapa ingat. Nasib baik dia tak sebut bapa dia petang. Tiap kali Jumaat, tampung Jumaat yang lalu tu berapa yang kau bagi? Soalan tamu, berapa bagi? Tak RM1. Tadi kan tak kata RM1 lebih baik daripada RM100. Dia guna balik, kita punya udah. Tapi itulah dari dulu, kini dan selamanya, RM1 itulah. Sebab apa? Dia nampak atuk yang dulu RM1 juga. Hari ni dia pun kalau dah gaji RM10,000, RM1 juga dalam batang bumbu. Contoh, itu baru yang RM1. Belum lagi makanan yang disedekahkan ke masjid tu, apa ada lagi? Pisang. Kalau monyet tadi di bawah dia pun boring, asyik pisangnya, benda lain tak ada apa. Komen yang sangat mempertahankan kepisangannya itu. Inilah orang kita. Tak pernah ada diversify, tak pernah ada dimensi dalam bersedekah.
cerita Sayyidina Ali tadi. Dia bagi 4 dirham. Ni banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya, jujur dan ikhlas. Dalam perbelanjaan kita seharian, dalam sebulan, tuan-tuan belanja untuk agama Allah berapa ringgit? Tuan-tuan tengok bil Astro, tuan-tuan tengok bil elektrik, tuan-tuan tengok bayar bil minyak, berapa daripada semua itu, berapa persen kita sumbang untuk agama Allah? Tak tanya. Siapa yang sumbang lebih sekali ringgit sebulan untuk agama Allah? Soalan ini selalu saya tanya, dan selalunya jawapannya soyak macam inilah. Sama ada saudara kau kata oh tak ni macam tahu-tahu dia dan bayar Astro pun RM150 sebulan. Package HBO tu lah. Nak tengok TV Hijrah, ada ompek TV HD itu satu saluran tau. Macam-macam tuan kita belanja untuk dunia. Lebih lagi sedangkan Tuhan kata wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Kamu cari akhirat, jangan lupa dunia, tapi kita cari dunia lupa akhirat. Kau balik kita buat daripada apa yang Allah suruh. Tuan-tuan fikirkan, berapa yang kita sumbang untuk agama dan berapakah yang bakal kita lihat tabungan kita di akhirat. Tadi saya terdengar Ustaz Darudin sebut satu hadis tentang perbualan Nabi dan Aisyah. Tuan-tuan, senang ada rezeki ni bukan? Senang ada. Dia kalau dia pergi, dia akan patah hati. Itu saja. Sayyidina Ali satu ketika, satu pagi didatangi oleh seorang penulis. Dia tanya kepada Fatimah, Fatimah, berapa kita ada? Sayyidina Ali bukan orang nombor 9. Ini dia sebab dapat disikan dia sedap. Dia bercakapnya bahasa Arab dengan isteri dia. Jangan kena kubur subtitle pula, orang susah pula orang nakal. Baik. Berapa ada? Dia kata ada 6 dirham sajalah. Kalau begitu kita bagikan saja dapat. Kita tak ada duit selain 6 dirham ni saja. Kalau kita bagi hari ini kita tak ada makan lah. Kau ni nogil pula. Kau tak nak bagi dan yang bagi 6 tu. Masih? Dia pun ambil bagi. Ini cerita suami ambil duit. Lepas tu bukan duit isteri, simpanan sama-sama bagi. Hari ini lain, suami ambil nak beli apa? Pokok nak beli macam-macam lah kan. Tidak, dia ambil, dia bagi ke orang. Dia kata, kamu tak percaya ke Allah Ta'ala, wahai Fatimah. Tuhan katakan, kalau kita bagi 1 dibalas berapa? 10. Tiba-tiba tengah hari ada seorang datang. Muka semacam dia tengok. Saya dah tanya, kau dari mana? Dia menjawab, Bombau. Mai kalau datang dia mahal. Dia nak pusing lah. Koi kalau pilih batu fikir jabatan bosi. Semua kira. Dan tak boleh juga nak jual-jual. Seko pun tak boleh dia nak jual. Ini punto dan ni. Berapa itu ada? Ada ompek katanya. Berapa yang nak jual? Ompek 10 dirham. Murah kan? Kalau itu macam ni lah. Dan body dengan kau, tapi dia tak ada duit sekarang. Nanti lepas dia berjaya juga, dia bayar dia beli. Boleh? Kalau dah disuruh undang-undang, kalau hukum makan syariat, jual beli boleh tak boleh? Ambil dulu barang, jual, baru bayar barang tu. Boleh. Tak saya tanya orang, saya tahu dia pernah beli. Baik. Dia ambil dulu barang. Dia pun pergi. Baiklah kau pergi berehat, kau pergi spa, kau pergi producer, baiklah. Dia pun pergilah producer, contohnya. Percaya dia bawa. Kita orang Bukit Madinah. Orang producer dari Madinah. Lalu dia pun cakap, inilah, kau tinggal kat sini, Sayyidina Ali pun kemaskan pintu itu, buat hias, buku sikit eyeshadow, personal sekali. Tiba-tiba datang orang, dia kata, Liman hadal jamal, siapa dia punya unta ni? Siapa punya unta ni? Sayyidina Ali kata, dia punya lah. Kau nak buat bro? Dia nak jual lah. Berapa yang kau nak jual? 100 dirham. Jadi dia minta harga kat orang tu berapa tadi? Bukan tu. Kawan tu kata 100 dirham, murah.
pesen, dia kata tak ada buat air buku. Ayah, musim hujan. Datang dia kata balik. Mana pergi untuk saya? Settle. Jual lah. Berapa tadi kau janji? 40. Dia pun bagi 40 dirham. Dia balik kepada Fatimah. Dia kata, Fatimah, ini janji Tuhan. Kita bagi 6. Tuhan bayar 6. Tapi kena pandai lah tuan. Bukan hari ini tuan bagi sikit, tunggu, lalu get rumah. Bila dah dapat satu ini, bila dah dapat satu ini, bila tak dapat dah jawab satu lagi cerita, up lagi, bagi semangat sikit. Perut dah bunyi dengar. Semangat sikit. Ada satu kisah yang berlaku di wilayah Yaman. Kisah ini kisah benar. Tapi nak cerita tuan-tuan, benda bukan banyak pun sikit saja. Tapi kalau ada banyak, lagi banyak, lagi bagus. Itu analoginya yang kita kena faham. Okay? Seorang lelaki, dia tiap-tiap pagi dia akan sediakan makanan breakfast percuma dekat depan rumah. Orang akan datang makan, orang datang makan, orang datang makan. Makan dia datang. Percuma tiap-tiap pagi. Bukan apa pun dia boleh nasi lemak mambau Tuhan dia letak. Orang tu makan. Macam mana Ustaz ni tahu sikit. Dan keluarga Nabi 9 ni 6 bulan. Tuhan polis negeri je. Ikut pedak lagi. Tak. Satu hari negeri tempat mereka tinggal itu keputusan air sebab kemarau. Jadi orang Arab ni kalau kemarau dia boleh cari telaga. Dia pergi gali telaga nak cari air. Gali punya gali, jumpa juga. Tak ada orang telaga. Tiba-tiba kawan yang tadi ni tiap-tiap hari bagi sarapan bagi percuma ni. Bukan kena, tak, biarlah bagi sarapan percuma. Dia bagi, dia kata, esok jumpa air. Orang komen, esok jumpa air. Ramai datang, kau jumpa air, Alhamdulillah. Tengah dia seronok tu, tiba-tiba kau perlu jatuh dalam. Rupa-rupanya dia jumpa tu air daripada pasir telus. Dia termasuk dalam itu tonggolang. Panggil tu Jabatan Perkhidmatan Awam, panggil kopro cari. Sehari tak jumpa, 2 hari tak jumpa, seminggu tak jumpa, sebulan istihar meninggal dah ini. Betul-betul dia ada semua pagi meraih akidah. Berlalu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tiba-tiba ada seorang pengembara berjalan. Tiba-tiba dia terjumpa satu lubang. Dia pun tengok apa lubang tu tengah terperangki. Tiba-tiba dia pun terjolui masuk perkum. Masuk rupa-rupanya dia masuk dalam sebuah gua bawah tanah. Tiba-tiba dia masuk, dia terkejut. Dalam gua tu ada orang. Orang dalam gua tu pun terkejut. Hari ni ada pelawat pula. Masing-masing terkejut ni. Tapi buat-buat selamat. Sebab nak cover malu. Jadi dia tengok, engkau ada dalam ni. Engkau ke mana? Dan tadi orang rumah, engkau mana? Dan orang kalau pilak. Satu dalam kita. Macam mana engkau boleh masuk sini? Engkau tak macam mana boleh duduk dalam ni? Saling berbual itu akhirnya. Dia kata, ini aku dulu cari air. Oh, engkau lah dulu. Aku sebelum datang ke apa nama tu tanah ni, ada orang bagi tahu hati-hati kalau tidak di sini ada tempat macam terus. Rupanya aku duduk dalam bidah. Aku terkena jerat rupanya. Bukan jerat, dia kata. Memang macam ni kejadian Tuhan bumi kita ni. Dia orang ingat engkau ni dah mati. Memang betul, tapi waktu dia masuk tu kebetulan. Dan masuk tu lubang tu seolah sampai air tu tak keluar. Jadi dia tak kena dekat air tu. Ada batu besar. Jadi dia masuk dalam tu rupa-rupa dalam tu tepuk. Dan duduklah dalam gua ni. Bersoalan. Soalan pertama, kalau pada lama tak jumpa orang. Lepas tu orang tu hidup. Apa dia kata? Dia tanya apa? Macam mana hidupnya? Nombor 2 soalan. Orang mesti tanya soalan ni. Makan apa? Dia kata, Alhamdulillah.
Aku bangun pagi ada satu pinggan breakfast aku jumpa di lantai 2 itu. Tiap pagi sampai hari ini. Lagi jadi pun ada aku simpan setengah. Kau nak? Sama-sama duduk dalam rumah. Tuan-tuan, kalau itu rezekinya, hanya kesan daripada dia bagi, kita ingat Tuhan tak pandang ke apa yang kita bagi kepada fakir miskin yang saat dia minta itu barangkali pengharapan dia kepada kita. Kalaupun dia tidak angkat tangan berdoa kepada Allah, malaikat tolong doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, bagi orang yang infak ini ganti apa yang dia infak, dan orang yang simpan dari infak itu musnahkan apa yang dia simpan. Betul? Dan hari ini nak bayar zakat, tuan-tuan, bukan main sonang, pakai kaki tuan-tuan boleh bayar zakat. Tahu? Apa? Internet atau macam-macam saja ada. Telefon pun boleh. Ikut bank pun boleh. Macam-macam cara dah tuan-tuan. Tak ada alasan dah ini. Alhamdulillah, semua negeri-negeri ada masuk negeri sembilan dah buat fasiliti dan kemudahan untuk kita menunaikan tanggungjawab ini kepada Allah. Saya kira dua cerita ini bahkan memberikan kita inspirasi untuk kita terus bertakwa dan menyusun agar langkah kita untuk lebih dekat dengan Allah dengan perbuatan zakat dan infak. Allah. Masya Allah, itu dia kisah Ustaz. Dan pada Ustaz sejak tadi kesimpulannya, kalau jatuh lubang dan risau gitu. Yang penting kita mesti memberi. Baik tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, masa kita ni ada lebih kurang 8 minit lagi dan cukup ke 1. Jadi biasanya program begini ada sesi soal jawab. Jadi tuan-tuan, kita masa sangat sempit. Jadi tuan-tuan macam mana? Nak turun kesimpulan ke ataupun nak ada sesi soal jawab? Ya, soal jawab saja. Apa sangat lapor. Okey, baik Datuk, silakan Datuk. Kita dah sembang, kita dah dapat banyak ilmu. Apa tindakan susulan kepada hadirin-hadirat bila pulang dari majlis ini? Apa yang kita boleh lakukan? Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam daripada Ustazah. Memetik juga kata-kata daripada saudara Amin seketika tadi, hidup mestilah memberi. Justru saya teringat sepotong hadis daripada Nabi SAW yang sewajarnya memberi inspirasi dan semangat kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Inna as-sakhiyya qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Apa maksudnya? Sesungguhnya kata Nabi SAW, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada api neraka. Namun ingat, hadis ini ada sambungannya. Apa pula kata Nabi SAW? Wa innal bakhila, orang-orang yang bakhil, bin kedekut, bin tangkai jering. Apa yang Nabi ingatkan kepada kita? Wa innal bakhila ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut ini kata Nabi SAW, jauh daripada Allah. Allah benci orang yang bakhil, Allah tak suka orang yang bakhil. Jauh daripada manusia, kita pun tak suka mendampingi orang kedekut, orang yang bakhil. Jauh daripada orang bakhil, jauh daripada syurga, dekat dengan api neraka. Dalam hadis yang lain kata Nabi, sesungguhnya dalam kehidupan setiap insan, tiap-tiap pagi, kita semua tiap-tiap pagi Nabi kata akan didatangi oleh 2 malaikat. Pagi tadi malaikat dah datang jumpa kita, 2 malaikat. Ini kata Nabi, 2 malaikat datang bertemu dengan kita tiap-tiap pagi. Kata malaikat yang pertama bila tengok kita, ya Allah, berilah ganti kepada orang ini sebab dia telah menafkahkan hartanya di jalan-Mu, ya Allah. Kata malaikat satu lagi, ya Allah, berilah kemusnahan kepada orang ini, ya Allah, sebab dia telah menahan-nahan hartanya daripada diinfakkan ke jalan-Mu. Dan kita kena ingat, doa para malaikat mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kalam daripada Ustazah memang suka mengarang. Hayatilah madah daripada Ustazah yang telah Ustazah post
sekali Facebook Ustazah. Dah like ke belum? Alhamdulillah, patutlah 1.3 juta. Terima kasih banyak-banyak ya. Madam Ustazah untuk kita renungi bersama-sama mengapa sukar melafaz syukur sedangkan nikmat tak terbilang, mengapa tidak dosa diukur sedangkan maut pasti menjelang, mengapa lena penuh dengkur sedangkan taubat asyik menghilang, mengapa sesal bila tersyukur sedangkan kesempatan tidak dijulang. Ya Allah, ampunilah kami hamba-hambamu, bukakan pintu hati kami ya Allah untuk terus mengabdikan diri kepadamu. Amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit iklan daripada Ustazah, cuti sekolah dah pun akan bermula Sabtu dan Ahad ni. Kalau tuan-tuan dan puan ada cahaya mata tersayang yang berumur 10 hingga 17 tahun, nak anak rajin solat, nak anak tak melawan mak dan ayah, nak anak ada masa depan yang cemerlang, jemputlah datang ke seminar syahdu yang penuh dengan linangan air mata kesedaran dan air mata keinsafan 2 hari 1 malam yang Ustazah dan Ustaz kendalikan bersama dengan anak-anak kami. Sebab anak-anak dah besar, cucu pun dah masuk 2 ya. Jadi ini dah tim Ustazah. Bermula Sabtu dan Ahad ini 2 hari 1 malam bersama kami, bertempat di German Malaysian Institute, bukan dekat Jerman tapi di Bali, GMI Bali, 2 hari 1 malam. Dan tarikh satu lagi adalah 1 dan 2 Jun di tempat yang sama. Ibu bapa perlu hadir pada hari Ahad 2.30 hingga 4.30 petang untuk pengisian yang sangat syahdu. Semoga dengan seminar syahdu ini anak-anak akan berubah menjadi anak yang sejuk mata memandang. Tadi bila Ustazah nak masuk dekat sini, ramai orang tanya rahsia Ustazah. Dulu nampak besar, sekarang nampak kecil. Betul ke? Ustaz Ahmad Husni pun sama juga ya. Alhamdulillah, Ustazah dah turun 17 kilogram ya. Ustazah jumpa doktor, minta nasihat macam mana nak turunkan berat badan. Doktor tu kita kena usaha, kena ikhtiar ya. Doktor bagi menu diet, Ustazah tak makan nasi dah 4 bulan lebih. Boleh ke? Guna pun tak boleh, exercise setiap hari doktor bagi. Tapi sebelum Ustazah nak turunkan berat badan, Ustazah doa dulu depan Baitullah. Sebab bila pergi Mekah, naik Gua Hira, bila turun, tak boleh pergi sembahyang kat masjid, kaki dah kering. Ustazah, ya Allah, turunkan berat badanku supaya mudah beribadat kepadamu. Dan Ustazah usaha, bila tak makan nasi, tak ambil gula, makan lauk, makan buah aja, badan menggeletar ke tak? Menggeletar. Jadi kalau nak badan sihat, pinggang tak sakit, lutut tak sakit, dan rahsia awet muda, jangan lupa minum kopi senyum. Jangan sesuatu halal dan thayyibah, sebab Ustazah dan Ustaz yang buat sendiri. Kopi senyum untuk kesihatan selisih keluarga dan rahsia awet muda. Anak Ustazah mesej, Mama, kerana ramai ibu-ibu ayah yang dekat sini, anak Ustazah kata akan bagi harga diskaun yang menarik. Dan kalau ada anak-anak nak periksa tahun ni, ada UPSR, PMR, SPM tahun ni, nak bagi anak kuat ingatan, mudah ingat, mudah hafal, cemerlang dalam peperiksaan. Kalau lasak sangat kuat lagi sangat, insya-Allah ada perubahannya. Dapatkan juga produk yang Ustazah buat dengan doktor pakar untuk cerdik IQ dan juga EQ. Ini doktor yang buat. Cuma Ustazah dan Ustaz dah baca doa-doa penerang hati, doa kuat ingatan, tolong jangan langkah. Kami dah bagi pada ramai pelajar yang tak dedik. Kita pantau result mereka, alhamdulillah keputusan peperiksaan sangat bagus. Dan yang lasak hyperactive, alhamdulillah ada perubahan. Tapi untuk seisi keluarga, sebab umur dah meningkat, tak nak nyanyuk, tak nak lupa, sudah dapatkan produk cerdik. Anak Ustazah mesej 3 botol 100, jimat RM25.70 hari ini saja ya. Kita jarang-jarang buat promosi ini. Jadi Ustazah rasa yang baik daripada Allah, yang kurang adalah daripada kelemahan yang perlu Ustazah perbaiki. Akhir kata, kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan dalam lori. Kalau ada silap dan salah, I say I'm very very sorry. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Ustazah dengan madamnya, apa pula kesimpulan Ustaz Husni? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Amin, kepada Ustazah. Doa dekat kaki Tuhan. Alhamdulillah. Baik, satu saja hadis Nabi SAW. Nabi sebut, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la ruzqtum kama yurzaqu at-tayru tabdu khimasan wa taruhu bitan." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan, kamu tawakal betul-betul kepada Allah dalam setiap urusan, kamu akan direzekikan
oleh Allah, sebagaimana Allah merezekikan seekor burung yang keluar kosong perutnya tapi balik penuh temulungnya. Ya, itu adalah janji Allah, janji Rasul yang tak pernah dimungkiri dan pasti akan sentiasa ditepati oleh Allah dan Rasul. Akhir kata dari saya, dia tak tahu maksudnya apa, dia baca ya pantun. Gami pasal nomor 2 panik, kami di Ananggang Manado, managih tadi kami tak boleh buah dan tidak kemana limo. Allah Ta'ala, aku lalu lihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.